Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rashan Syazwan bin Rahman dari kelas JBC 514G. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dalam pelbagai peradaban. Okey, saya akan memulakan dengan pendahuluan terlebih dahulu. Penyebaran berita palsu kini menjadi suatu isu yang agak membimbangkan, bukan sahaja kepada satu individu, malah kepada semua lapisan masyarakat kerana ia akan menjejaskan terhadap aktiviti mereka seharian. Hal ini dapat dilihat dengan lebih mendalam dalam isu-isu hangat seperti COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Berita palsu juga dapat disebarkan melalui pelbagai medium pengantaraan. Antaranya adalah WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook serta beberapa laman sesawang yang lain. Terdapat juga individu yang ingin memesongkan pemikiran masyarakat. Ini kerana adanya anasir luar yang ingin memporak-perandakan masyarakat kita. Contohnya, pembelian secara panik adalah suatu contoh tindakan yang telah terjadi akibat mendengar berita-berita, gosip-gosip bahawasanya barang-barang keperluan mereka akan habis dan menjadi terhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farhana binti Noman akan membentangkan isi yang pertama, iaitu psikologi manusia mudah terganggu pada zaman digital ini. Kata-kata itu lebih tajam daripada bilah pedang, sama juga aplikasinya apabila kita hidup di dalam masyarakat yang berdigital. Minda manusia pada zaman digital ini lebih rapuh daripada apa yang kita sangkakan. Dalam tidak sedar, komuniti kita sekarang ini lebih bersifat agresif dalam berkata-kata, terutama sekali dalam media sosial. Sifat prejudis manusia yang suka menunding jari dan menyatakan kesalahan orang secara terang-terangan pada masa kini sudah menjadi sebuah perkara yang biasa. Ketakutan psikologi melalui berita palsu yang direka-reka oleh sekumpulan individual untuk bertujuan memecah belahkan komuniti atau menimbulkan fitnah. Cerita yang direka semata-mata untuk mencetuskan publicity akan mengawal psikologi individu tersebut tanpa mereka sedari. Timbulnya rasa takut dan panik dalam masyarakat. Sebagai contoh, seluruh negara kini dilanda wabak COVID-19. Pelbagai spekulasi dan berita palsu yang timbul terutama sekali di Facebook. Masyarakat lebih mudah terpengaruh dengan berita palsu, terutama sekali pada masa COVID-19 ini. Penyebaran berita palsu yang bergerak secara pantas, terutamanya di aplikasi telefon pintar, telah mempengaruhi semua jurang umur, terutama sekali warga emas. Ketidakstabilan emosi seseorang pada COVID-19 ini mencetuskan lagi permainan psikologi. Berita palsu yang berasaskan perkara yang tidak logik. Ia akan memberi kesan terhadap kewarasan seseorang, sebagai contoh, perasaan takut dan panik menyebabkan perbelanjaan secara panik di Malaysia beberapa hari sebelum perintah berkurung dilaksanakan. Walau bagaimanapun, pelbagai institusi kerajaan atau swasta yang berdaftar telah mengambil tindakan untuk mengawal penularan berita palsu. Ini dengan fakta dan kebenaran. Pertubuhan dunia seperti Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu menyatakan etika buruk oleh pengguna media sosial telah mendatangkan tekanan mental kepada majoriti penduduk di dunia ini. PBB menekankan untuk menyediakan ruang psikososial dan penjagaan mental kecemasan. Selain itu, Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mengadakan pelbagai kempen tentang etika penggunaan media sosial. Akan tetapi, perkara ini tidak ambil endah oleh sesetengah pengguna media sosial. Tindakan WHO dengan mengeluarkan panduan penjagaan kesihatan mental ketika COVID-19 ini, antara panduan
Yang dikeluarkan adalah mengurangkan membaca, menonton dan mendengar berita yang boleh mendatangkan perasaan cemas dan takut. Mendapatkan berita sahih di laman web rasmi atau penjarakan diri daripada media sosial. Akhir sekali, walaupun ancaman berita palsu ini nampak ringan terhadap psikologi kita, akan tetapi ia bukanlah sesuatu yang perkara yang diambil remeh-temeh. Bab kata pepatah, api itu tak kala kecil menjadi kawan, apabila besar ia menjadi lawan, yang membawa maksud kejahatan yang sedikit itu hendaklah dipercepatkan perbaiki supaya tidak melarat menjadi teruk. Sekian, terima kasih. Nama saya Umi Aiman binti Rahid. Saya akan membentangkan bagaimana berita palsu menjejaskan kekuatan ekonomi. Penyebaran berita palsu bukanlah perkara baru dalam masyarakat kita dan ianya telah berubah mengikut edaran masa. Sebagai contoh, pada masa dahulu orang menyebarkan berita palsu melalui aktiviti mengumpat, bercerita sesama mereka, dan ianya hanya akan memberi kesan kepada individu tersebut. Tapi pada masa sekarang, ianya memberikan kesan negatif kepada ekonomi dan juga kewangan sesebuah negara itu. Pada masa pandemik COVID-19 ini, terdapat individu yang mahu mensabotase perniagaan individu lain. Mereka menggunakan situasi ini dengan cara menyebarkan berita palsu tentang sesebuah pasaraya yang tercemar dengan virus COVID-19 dan ini menyebabkan orang ramai takut untuk berkunjung ke pasaraya tersebut dan menjejaskan perniagaan kedai tersebut, dan hal ini pastinya tidak bagus untuk ekonomi negara kita. Lain juga terpaksa berdepan dengan berita palsu. Sebagai contoh, di United Kingdom terjadinya peningkatan sebanyak 3 kali ganda kes campak. Hal ini kerana disebabkan oleh berita palsu yang disebarkan oleh golongan anti-vaksin yang memberikan maklumat yang salah tentang vaksin adalah berbahaya kepada tubuh manusia. Padahal ianya tidak benar dan ini menyebabkan masyarakat takut untuk mendapatkan vaksin dan disebabkan hal ini ramai orang yang dijangkiti kes campak adalah tergolong daripada golongan yang tidak mengambil vaksin. Masalah ini menyebabkan kerajaan mereka perlu mengeluarkan kos lebih banyak untuk menyembuhkan penyakit ini. Walaupun kesihatan lebih penting daripada kos ekonomi yang dikeluarkan, tetapi kos yang digunakan untuk menyembuhkan golongan anti-vaksin ini boleh digunakan untuk perkembangan negara mereka. Baru-baru ini, terdapat berita palsu yang berkaitan dengan kerajaan Malaysia yang memberikan layanan buruk kepada pekerja asing ketika wabak COVID-19 oleh berita Al Jazeera. Ini menyebabkan orang negara lain memandang buruk kepada Malaysia dan ini mungkin boleh menyebabkan negara-negara seperti Bangladesh dan Indonesia menarik balik rakyat mereka untuk menjadi buruh di Malaysia kerana mereka berfikir Malaysia menindas rakyat mereka. Dan perkara ini mungkin boleh menyebabkan banyak projek yang akan tergendala dan menjejaskan sumber pendapatan negara. Tapi negara kita mengambil tindakan tegas dengan menyiasat perkara ini dan menyelesaikan perkara ini dengan pantas. Malaysia seharusnya menyelidiki sesebuah berita itu sebelum kita menyebarkannya kepada orang lain. Dan jika kita terdapat keraguan dalam sesuatu isu, kita sepatutnya bertanya kepada individu yang lebih pakar atau melayari laman web portal kerajaan yang sememangnya terjamin faktanya. Janganlah kita menjadi manusia yang hanya mengejar like semata-mata dan menyebabkan kesengsaraan kepada orang lain. Bab kata pepatah, ikut hati mati, ikut rasa binasa. So, berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah Muhammad Nawi, merupakan presenter seterusnya yang akan merungkai tentang cabaran berita palsu dalam masyarakat digital.
Kemajuan sains dan teknologi telekomunikasi pada masa kini bergerak seiring dengan penyebaran berita palsu yang lama-kelamaan makin berleluasa tanpa penghujungnya. Impak daripada berita palsu ini terkesan kepada banyak pihak dan industri termasuklah industri halal. Ianya dapat dilihat melalui dua jenis isu yang berbeza. Saya akan rungkaikan satu demi satu. Isu yang pertama adalah isu tentang penggunaan logo halal palsu yang dikeluarkan untuk sesuatu produk. Perkara yang wajib dititik beratkan oleh setiap pemilik atau pengusaha produk sebelum mengeluarkan produk mereka pada pasaran adalah untuk mendapatkan kelulusan logo halal daripada pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Seperti yang kita tahu, pihak JAKIM tidak akan sewenang-wenangnya memberi kelulusan logo halal itu tanpa usul periksa yang terperinci terhadap kandungan atau bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Logo halal tidak akan diluluskan terhadap produk yang mengandungi unsur-unsur haram seperti khinzir, arak, produk yang melibatkan cara penyembelihan yang haram dan bahan-bahan lain seperti benzoperoxide yang beracun. Oleh yang demikian, penggunaan logo halal palsu merupakan satu jalan pintas untuk pengusaha mengeluarkan produk mereka pada pasaran untuk meraih keuntungan. Impak daripada berita palsu tentang logo halal yang tertera pada sesuatu produk yang tidak diiktiraf oleh JAKIM ini telah menimbulkan rasa kegusaran terhadap pelanggan atau pengguna, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Hal ini demikian kerana isu halal ini merupakan salah satu perkara yang sangat sensitif dalam diri setiap Muslim. Masyarakat tidak pasti akan kesahihan logo halal itu dan mengundang rasa hilang kepercayaan terhadap JAKIM kerana disyaki memberi kelulusan tanpa usul periksa yang terperinci. Oleh yang demikian, berita palsu ini secara langsung telah menjejaskan industri halal di negara kita. Isu yang kedua pula adalah penyebaran berita palsu tentang penggunaan bahan yang haram pada produk yang telah sememangnya disahkan halal oleh pihak JAKIM. Contoh berkaitan yang kita boleh lihat adalah isu baru-baru ini di mana seorang warga media sosial memuat naik satu pautan video yang menyatakan dengan tegas daging yang terdapat dalam hidangan mi kari yang dipesan beliau dari sebuah restoran ternama Old Town White Coffee merupakan daging khinzir. Pada hakikatnya, menurut menu makanan di restoran tersebut, antara bahan yang sepatutnya terdapat di dalam mi kari itu adalah daging BBQ. Pengalaman atau ilmu yang terbatas serta tindakan yang terburu-buru membuatkan beliau mengesahkan bahawa daging itu adalah daging khinzir dengan hanya melihat pada warna daging BBQ tersebut. Pihak JAKIM telah dipanggil semula untuk membuat siasatan berkenaan dengan laporan yang telah dibuat terhadap restoran ternama itu dan keputusan masih sama iaitu bahan yang digunakan adalah daripada bahan yang halal. Implikasi daripada berita palsu ini telah menjejaskan nama restoran halal tersebut dan secara tidak langsung turut menjejaskan industri halal di Malaysia. Ketidakyakinan pelanggan Muslim terhadap makanan daripada restoran itu menyebabkan permintaannya menurun. Keadaan ini didorong oleh usaha pemboikotan restoran walaupun maklumat yang disebarkan hanyalah bersifat palsu semata-mata. Selain pengusaha restoran tersebut menanggung kerugian, penyebaran maklumat palsu ini telah memberi kesan negatif terhadap industri halal serantau. Jangan kongsi kalau tak pasti. Slogan ini sering kita dengari di siaran televisyen dan di corong-corong radio. Siapa sangka dengan hanya daripada satu sumber berita palsu sahaja, maklumat ini tersebar luas dengan sekelip mata dan menjadi viral di dalam laman sosial menyebabkan keruntuhan keseluruhan rantaian industri halal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah Syafiqah binti Rosazalan. Saya akan sambung pembentangan yang bertajuk Etika Digital dan Berinternet menurut Perspektif Islam. Pada masa kini, penggunaan internet amatlah pesat. Orang ramai menggunakan internet dan menjadikan internet sebagai rutin harian mereka. Internet ada kebaikannya tersendiri, iaitu internet merupakan medium untuk kita mencari ilmu. Contohnya belajar secara online, contohnya melalui Google Meet dan Zoom.
Selain itu juga, internet dapat menghubungkan kita dengan orang yang tersayang yang jauh terpisah, iaitu melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook. Selain itu juga, internet boleh dijadikan sebagai media mencari rezeki, iaitu dengan melalui bisnes online, melalui aplikasi Shopee, Lazada dan Instagram. Selain itu, internet ada keburukannya sendiri. Antara keburukan internet ialah carian internet yang tidak terhad, menyebabkan kanak-kanak mudah terdedah dengan perkara yang tidak elok. Selain itu juga, internet kurang selamat kerana maklumat dan identiti kita mudah terdedah. Internet mudah tersebarnya berita palsu dan fitnah. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita haruslah beretika dalam penggunaan internet. Antara etika digital dan berinternet menurut perspektif Islam ialah mempercayai bahawa Allah melihat apa sahaja yang kita buat. Oleh itu, kita haruslah menggunakan internet ke arah yang lebih baik. Contohnya, menjadikan internet sebagai platform untuk kita menyebarkan dakwah dan tazkirah. Sekiranya kita mempunyai kepakaran yang hebat dalam menggodam sesuatu maklumat, kita haruslah menggunakan kepakaran kita ke arah yang lebih baik. Contohnya menjadi polis siasatan dalam unit jenayah cyber. Kita juga haruslah menggunakan internet untuk mencari keredaan Allah. Etika yang seterusnya ialah kita haruslah menggunakan internet dengan berhemah. Kita haruslah pandai membahagikan masa menggunakan internet dengan baik. Janganlah terlalu leka menggunakan internet. Selain itu juga, kita haruslah berhati-hati dalam menyebarkan sesuatu perkara. Kita haruslah memastikan perkataan dan maklumat yang kita sebarkan itu betul-betul sahih sebelum kita menyebarkan sesuatu perkara itu. Kerana apabila kita menyebarkan maklumat yang tidak sahih, ia boleh mendatangkan fitnah. Etika yang seterusnya ialah penyucian jiwa dalam berinternet. Kita haruslah menggunakan internet sebaik mungkin dan sucikan diri daripada menggunakan internet ke arah maksiat. Apabila internet digunakan ke arah yang lebih baik, kita akan mendapat manfaatnya. Kita haruslah mempunyai etika dan adab-adab dalam menulis sesuatu di media sosial. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita haruslah mengamalkan etika digital dan berinternet dari perspektif Islam. Kita juga harus menggunakan internet dengan berhemah dan jangan sampai terleka. Kita juga sewajarnya menjaga adab-adab ketika berinternet kerana bukan kita sahaja yang menggunakan internet. Orang ramai menggunakan internet dan mereka boleh membaca apa yang kita tulis di dalam internet. Kita juga haruslah memastikan apa yang kita sebarkan sahih dan betul sebelum kita menyebarkan sesuatu perkara. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sebagai penutup kata bicara dalam pembentangan ini, kami menyeru agar masyarakat perlu bersatu padu dalam menangani masalah penyebaran berita palsu ini. Ini kerana dengan wujudnya kerjasama antara satu sama lain, kita dapat menjatuhkan serta menepis sebaran berita-berita palsu dengan senang. Dengan bantuan pihak yang berkuasa juga, kita dapat lagi membanteras individu-individu yang tidak bertanggungjawab ini yang menyebarkan berita palsu. Refleksi diri juga perlu ada sebelum melakukan sesuatu perkara kerana ia akan membuka minda seseorang itu dan membuatkan mereka berfikir dan membuat keputusan secara berhemah. Isu penyebaran berita palsu ini dapat dibanteras dengan setiap lapisan masyarakat memainkan peranan masing-masing. Ia juga perlu ditepis segala unsur-unsur gosip yang tidak ada sumber kesahihannya. Maka dengan ini saya tutup pembentangan ini dengan sekian, terima kasih.